Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua kerana telah dapat meluangkan sedikit masa untuk bersama-sama mendengar tazkirah Aidil Adha. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. Maksudnya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus daripada rahmat Allah. Alhamdulillah, tak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha. Di Malaysia, kita ada yang memanggil sebagai Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Korban. Kenapa kita panggil Hari Raya Haji? Ini kerana pada bulan ini juga, iaitu pada bulan Zulhijjah ini, kita umat Islam yang berkemampuan akan melaksanakan ibadah haji. Seterusnya, kenapa dipanggil sebagai Hari Raya Korban? Kerana pada bulan ini juga kita akan melaksanakan ibadah korban, iaitu seperti mana yang biasa sebelum ni, kalau kita solat di masjid, selepas solat Hari Raya Aidil Adha, kita akan melakukan gotong royong untuk sembelihan. Yang mana ibadah korban ini bermula selepas solat Hari Raya Aidil Adha sehingga 13 Zulhijjah. Okey. Apakah peristiwa di sebalik korban ini? Okey, kat sini Muallim ingin menceritakan apa peristiwa di sebaliknya. Semoga kita dapat mengambil iktibar selepas Muallim sampaikan cerita ini. Di sebalik peristiwa ini adalah berkaitan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya, pengorbanan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Apa pengorbanannya? Yang mana secara umumnya Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua orang isteri. Yang pertama Sarah dan yang kedua Hajar. Dan anak Nabi Ibrahim bersama dengan Hajar adalah Nabi Ismail alaihissalam. Dan pada satu hari Allah telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan isterinya Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam di sebuah padang pasir yang tandus, yang kering kontang, yang mana sekarang dikenali sebagai Mekah. Di sana Hajar dan anak-anaknya Nabi Ismail alaihissalam telah ditinggalkan, dan tapi dengan kuasa Allah telah munculnya air mata air yang sekarang dikenali sebagai air Zam-Zam. Dan melalui air itulah kawasan yang kering kontang itu menjadi maju, yang mana telah ramai penduduk-penduduk datang, ada kaum yang telah datang dan menetap bersama dengan mereka, dan kawasan tersebut menjadi semakin berkembang dan maju. Itu secara ringkasnya. Seterusnya, pada satu hari ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin berjumpa dengan Nabi Ismail alaihissalam, dan tiba-tiba sebelum berjumpa itu, Nabi Ibrahim alaihissalam telah bermimpi, yang mana Allah telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak beliau, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan, sudah lama tak jumpa, tapi bila nak jumpa, Allah telah memerintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat taat, seorang Nabi yang taat kepada Allah SWT, dia terus bergegas dan bersiap sedia untuk menyembelih anaknya. Setibanya Nabi Ibrahim alaihissalam berjumpa dengan Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ibrahim terus menceritakan
mimpinya kepada Nabi Ismail AS. Seterusnya, Nabi Ibrahim menanyakan pendapat. Apakah pendapat Nabi Ismail AS berkaitan dengan mimpi tersebut? Selepas Nabi Ismail mendengar cerita berkaitan dengan mimpi tersebut, Nabi Ismail telah mengatakan ini adalah perintah Allah SWT, dan beliau meminta ayahnya meneruskan perintah itu, iaitu menyembelih Nabi Ismail itu sendiri. Dan selepas itu Nabi Ibrahim AS membawa Nabi Ismail AS untuk disembelih. Ketika hendak disembelih, tiba-tiba Allah, semasa nak menyembelih tersebut, Allah telah mengatakan bahawa ini adalah ujian daripada Allah SWT, dan mereka telah berjaya menjalani ujian ini dengan jayanya. Dan ini menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS adalah seorang Nabi yang taat kepada perintah Allah. Dan Nabi Ismail yang sepatutnya dijadikan korban dan disembelih telah digantikan dengan seekor kambing. Kat sini kita telah nampak betapa hebatnya Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail AS. Kesimpulannya, yang pertama, kita sebagai hamba Allah perlulah taat terhadap segala perintah Allah dan perlu menjauhi segala larangan Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT ini Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita dan sebaik-baik perancang. Yang kedua, kita perlulah menjaga hubungan dengan Allah. Seterusnya, menjaga hubungan sesama manusia. Seperti mana dalam kisah tadi, Nabi Ibrahim AS sewaktu nak menyembelih Nabi Ismail AS, bila jumpa Nabi Ibrahim AS tak terus tarik Nabi Ismail dan terus sembelih. Tidak. Tapi Nabi Ibrahim dengan penuh adab bertanya, menceritakan dahulu kepada Nabi Ismail AS dan bertanya apakah pendapatnya. Jadi di sini kita perlulah, selain menjaga hubungan dengan Allah, kita perlu menjaga hubungan sesama manusia. Contohnya bersama dengan ibu bapa kita, perlu taat, perlu dengar perlu mendengar dan menghormati ibu bapa kita. Sekiranya ketika bercakap dengan baik, dan kalau sekiranya ingin keluar rumah, perlu minta izin dulu, bercakap dengan baik. Seterusnya, yang ketiga, berkaitan dengan pengorbanan. Kita perlu berkorban untuk menunjukkan kesyukuran kita. Dan kita di sini, antara yang pengorbanan yang kita boleh adalah pengorbanan masa. Sungguhnya Allah telah banyak memberi nikmat kepada kita, antaranya nafas yang kita bernafas sampai ketika ini. Pengorbanan masa, apa yang kita boleh buat? Antaranya, sekiranya ada masa terluang, kita cuba berzikir, mengingati Allah. Semakin banyak kita berzikir, mengingati Allah, semakin banyak Allah mengingati kita. Dan seterusnya, mengambil masa untuk solat sekurang-kurangnya 5 waktu. 5 waktu tu cuba kita cari masa untuk solat. Jangan tinggalkan. Seterusnya, kita hari raya Aidil Adha nanti, kita tak dapat, kemungkinan tidak dapat solat di masjid kerana masjid dan surau di Johor hanya memperuntukkan 50 orang sahaja dalam satu masa. Jadinya kita boleh, walaupun tak boleh pergi ke masjid, kita masih boleh menunaikan solat hari raya Aidil Adha di rumah masing-masing. Seterusnya, kita masih berpeluang melakukan amalan-amalan sunnah ketika hari raya Aidil Adha ini. Antaranya yang pertama, mandi sunat Aidil Adha. Yang kedua, memakai pakaian yang cantik dan bersih. Seterusnya, memakai wangi-wangian. Dan yang terakhir, bertakbir. Perbanyakkan bertakbir, bermula bukan hanya sekadar pada pagi raya saja, tapi bermula pada malam 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah. Jadinya, perbanyakkanlah bertakbir. Semoga kita dapat mengambil iktibar dan selamat beramal. Itu sahaja daripada Muallim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.